Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Saya doakan anda semua sihat di mana saja anda berada dan hari ini saya nak bawakan kepada anda nama seorang defender yang namanya disebut-sebut selalu oleh peminat Harimau Malaya. Hari ini dapat juga kita bawakan kepada anda. Kita bersama dengan Rodney Kelvin ataupun lebih dikenali sebagai Bonai. Hai Bonai. Hai. Sihat ya hari ini? Sihat. Hari ini ada training tak hari ini? Hari ni tak ada, baru lepas friendly semalam. I see. Oh, boleh cerita sikit macam mana perlawanan menentang hari ni FT tu semalam? Friendly semalam lebih pada coach nak tengok kecergasan pemain lah. Selepas rehat lama kan. So coach nak player dapatkan balik momentum tu lah untuk game yang akan datang ni. Rodney sendiri prestasi semalam okey. Rodney puas hati? Untuk saya not bad lah. Mungkin game nanti kita boleh buat yang lebih baik lah. Okey. Kita nak bawa peminat untuk mengenali Rodney lebih dekat sebenarnya. Mungkin boleh cerita sikit dulu masa mula-mula nak berjinak-jinak dalam bola sepak tu. Siapa yang bawa Rodney untuk bermain bola? Mula-mula dulu. Saya mula main bola umur 16 tahun lah. Umur 16 tahun daripada sekolah, wakil sekolah. Coach just bawa saya lah untuk ikut pemilihan sebab yelah dia nampak saya pun macam import kan, orang luar negara. So dia ingat pun mungkin saya boleh main bola lah. Saya pun join je lah ikut wakil sekolah. Lepas tu dapat untuk main wakil daerah. Sampai ke wakil daerah saya dapat offer untuk sekolah sukan. So bila masuk sekolah sukan tu baru saya tahu lah macam mana perjalanan cakap seorang pemain bola lah. Baru saya tahu. Lepas tu bila habis sekolah saya dapat masuk Piala Belia 2014. Kemudian 2015 untuk Presiden Cup dan 2016 saya dah masuk ke first team lah Sarawak. Siapa coach yang mengesan bakat Rodney? Maksudnya yang dari Sarawak, dari tim Sarawak. Siapa yang mengesan? Yang kesan dia coach David Yusof. Dia lah yang bawa saya naik ke atas sampailah coach Raja Gopal pun bawa lah masa tu. Masa kalau boleh imbas balik masa dekat Sarawak tu kan, tahun-tahun awal Rodney dengan tim utama, dari situ Rodney rasa memang Rodney boleh percaya Rodney ada potensi yang besar untuk kekal lama dalam bola sepak pada awalnya. Rodney jangka tak sampai ke tahap ni? Pada mulanya jelah masa tu saya muda lagi, so saya tak rushing lah untuk nak main sebab saya tahu saya pun baru lagi, so saya kena banyak belajar lah masa tu. Saya banyak belajar daripada senior-senior, so saya just training improve lah untuk bantu diri saya lah. Maksud bantu diri Rodney tu macam mana? Maksudnya Rodney bermain bola atas faktor ekonomi juga? Saya masa tu saya memang lebihkan saya nak improvekan performance saya lah masa tu. Saya belajar, saya memang training betul-betul lah macam sekarang jugalah. Saya memang push diri saya, and main tu saya masa tu memang saya tak ni sangat lah sebab yelah saya baru lagi, memang posisi defend untuk first team lagi pun muda memang susah lah nak dapat. So bila dapat peluang tu saya akan tunjukkan lah yang saya pun boleh bermain. Dan kemudian Rodney ke PKNS kalau tak silap kan? Kemudian ke Selangor. Macam Rodney tengok fasa perpindahan dari Sarawak, dari PKNS ke Selangor, kematangan permainan tu banyak dibantu bila jumpa jurulatih yang berbeza kan. Rodney tengok
proses tu macam kat PKNS, Rodney belajar banyak tentang apa? Dekat Sarawak dulu banyak tentang apa? Dan kat Selangor apa yang Rodney belajar? Macam mana fasa tu? Peningkatan tu? Bagi saya yang tu paling ketara lah untuk saya lah sebagai defend. Sebab daripada PKNS, Coach Raja Gopal dia banyak bantu saya bagian defend. Mungkin cara dia dengan coach-coach yang lain dia berlainan, tapi saya sentiasa ambil berat lah pasal tu. Mungkin setiap coach dia punya cara dia lain. Jadi saya ambil dia punya orang cakap pengalaman dia, then saya buat, saya tengok mana yang terbaik, macam yang apa dia rancang lah. So apabila pindah ke Selangor dengan Coach Satya pun, dia pun ada cara yang berbeza juga. So bagi saya memang baiklah untuk saya improvekan diri, untuk matangkan diri. So ke Kedah pun sama juga, mungkin Coach Aidil ada cara dia tersendiri. Dia nak mantapkan lagi lah bahagian defense macam mana. So bagi saya memang suka lah cara macam tu. Rodney, okey ya. Saya nak dengar jawapan jujur lah daripada Rodney. Kalau ikut masa dekat Selangor, Rodney mungkin bukan pilihan utama lah. Ada penggiliran kat situ, kadang dapat main, kadang tak dapat main. Adakah dekat situ bila masuk Selangor sebenarnya ada harapan tinggi nak bermain selalu tapi tak dapat? Kat situ ada tak bibit-bibit kekecewaan sebenarnya? Rodney mula rasa tak happy dekat sana. Ada rasa macam tu tak Rodney masa tu? Mulanya memang rasa happy lah. Bila kita join team baru, kita nak bersaing. Tapi bila lama kelamaan tu, suasana dah rasa lain lah. Bila dah macam tu, kita pun rasa macam orang cakap macam mana dia rasa macam nak tak nak macam tu lah. So nak tak nak pun kita kena buat jugalah untuk team lah, sebab kita kerja dengan team kan. Kalau pada pandangan Rodney masa tu, apa yang tak kena? Maksudnya tactical coach tak sesuai dengan Rodney ke, ataupun Rodney tak dapat kepercayaan coach sendiri ke? Apa yang puncanya rasanya masa tu kurang dapat permainan? Mungkin saya tak dapat kepercayaan daripada coach lah. Dan kemudian Rodney dipinjamkan ke Kedah. Akhirnya orang dapat tengok Rodney yang sebenar. Orang boleh cakap prestasi Rodney tu memang boleh katakan mengagumkan lah sepanjang season dekat Kedah. Kan, betul tak? Rodney sendiri rasa prestasi Rodney di Kedah season lepas macam mana? Bangga tak dengan prestasi tu? Saya banggalah sebab Coach Adil pun banyak bantu saya dengan player-player lain. So memang saya perasan lah benda tu dia macam naik mendadak macam tu. So untuk saya pun saya tak adalah nak rasa selesa ke apa ke, sebab benda ni bila kita leka dia akan makan diri lah. Actually tactical yang sesuai atau sekali lagi coach yang percaya dekat Rodney? Yang mana satu yang lebih faktor utamanya kejayaan Rodney tahun lepas? Saya coach percaya dengan saya lah, sebab yalah mungkin coach tahu apa kelebihan saya dan dia pun selalu nasihat saya lah apabila sebelum game ke macam mana, dia akan bagi tahu itu ini, dan saya cakap okey coach, saya akan buat. Bermaksud perbezaan coach Aidil dengan coach lain, Rodney lebih banyak berkomunikasi dengan dia, so lebih faham apa yang dia nak, macam tu? Bagi saya macam coach Aidil ni, saya faham apa yang dia nak, so itu memudahkan kerja sebagai player lah. Bila kita dari belakang tengok player-player yang di depan, so kita dah tahu lah macam mana yang coach bagi tahu, so kita sampaikanlah dekat player-player lain. Macam tu lah. Okay, tapi awal tahun ni macam fans dengar sepatutnya Rodney kembali ke Selangor. Tapi ramai yang terima maklumat katanya Rodney memang tak nak main dengan Selangor. Apa faktor dia? Sebab Rodney nak kekal dengan kejayaan di Kedah, maksudnya nak main AFC tahun ni, ataupun dekat Selangor sebenarnya Rodney rasa tak dihargai? Yang mana yang lebih kuat faktor tu? Bagi saya tak dihargai tu
mungkin ada. Mungkin ada. Dan lagipun saya dah okey dekat Kedah. So it's better saya stay sini lah. Dan you percaya dekat Kedah you akan dapat lebih banyak permainan, betul tak? Alright. So macam season ni dah mula 2 game dalam Liga. Kedah full marks. Apa rasa kekuatan pasukan Kedah season ni dibanding dengan season sebelum ni? Lebih ramai pemain muda. Rodney lebih yakin dengan tahun ni macam mana? Lebih ramai pemain muda tu okey lah, mungkin coach tahu apa yang dia nak, so itulah sebab dia dapatkan player ni semua. So bagi saya pun yang dah stay tahun kedua untuk tahun ni, saya pun tak ada masalah lah. Saya nampak diorang memang bagus lah, memang sesuai dalam team. So harap player semua dapat kekalkan lah prestasi tu sampai ke hujung musim. Okey, Rodney, saya nak sentuh tentang skuad kebangsaan pula. AFF bulan 12 hari tu di bawah Tan Chen Ho berlaku benda yang sama. Persahabatan baru ni di bawah coach baru Kim Panggon berlaku benda yang sama. Nama Rodney Kelvin tak ada dalam senarai. Walaupun fans mendesak, ramai fans yang mahukan Rodney Kelvin sekurang-kurangnya dipanggil. Sebab atas prestasi you, atas kemampuan you memang layak. Tapi bila tak dipanggil, personally you rasa apa? Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Nak rasa kecewa tu tak, lepas tu nak rasa lain-lain tu sebab yelah, untuk itu pandangan saya lah. Pandangan saya mungkin coach ada cara yang berbeza lah. Dia nak play macam mana. So macam diri saya tak boleh nak kenapa coach ni tak ambil saya apa semua. Mungkin coach dia nampak lah macam apa kelebihan player-player yang dia ambil, yang dia tengok. So untuk saya mungkin saya boleh tunggu masa je lah untuk dipanggil, dan kalau dipanggil tu memang confirm lah saya akan tunjuk lah yang saya mampu berada dalam squad. Rodney sedar yang memang fans selalu sebut nama Rodney. Kami mahukan Rodney berada dalam skuad kebangsaan. Rodney sedar benda tu? Rasa bangga tak? Memang sedar lah, sebab setiap kali kalau ada list collab tu, diorang akan tag. Dan saya pun tak tahulah nak cakap. Rodney percaya kekuatan Rodney kat mana? Yang jelasnya physical strength memang bagus. Selain itu apa yang Rodney rasa Rodney ada kelebihan pada Rodney sendiri? Kalau kelebihan untuk saya orang yang agak robust lah. Saya orang yang agak robust. Memang untuk challenge memang saya boleh pergi challenge 1v1. Itulah. Tak takut kan? Tak takut lah. Siapa idola Rodney dalam dan luar negara? Boleh share tak? Dalam negara saya minat ni lah, Roni Harun lah. Roni Harun, sabar. Sebab saya banyak belajar dengan dia masa kat Sarawak. I see. Kalau luar negara? Saya minat Diaz. Ruben Diaz. Wow, bagus. Idola yang hebat juga tu. Okay. Okay, Rodney, lepas habis perlawanan persahabatan tu, yelah, you sebagai defender, you mesti ada satu rasa juga terhadap pertahanan senior kita. Contoh yang terbaru ni Aidil Zafwan lah. Dapat kecaman, dapat kritikan. You sendiri yang beraksi sebagai seorang centre back juga, you rasa adil tak kesalahan tu diletakkan pada Aidil Zafwan sehingga dikecam sebegitu? Untuk saya, benda tu tak patut berlaku, sebab yelah, mungkin pandangan orang, sebab orang dah tak suka dia, tapi bila tim kalah, tiba-tiba orang akan attack dia. Itu menjadi satu masalah. Tapi sebagai centre back, kalau yang tahu peranan setiap player dalam bola sepak ni, dia akan nilai lah dari mana bola tu datang apa semua.
Contohlah kalau bola dari tepi, takkan nak salah center back juga. Mungkin ada posisi yang tertentu lah yang apa cakap yang boleh diperbaiki tu. Itu pandangan saya lah. Rodney pernah alami macam ni, kena kecam, kau-kau punya, pernah tak rasa? Saya rasa tak seteruk ni lah. Tapi just orang cakap masih biasa-biasa lah masa di Selangor dulu. I see. So Rodney hadapi macam mana? Ada stres tak masa tu? Tak ada, saya just buat tak tahu dan saya teruskan lah saya punya kerja keras saya lah untuk improve balik lah. Rodney, saya nak double confirm dengan Rodney sebab saya ada dapat maklumat Rodney berdarah Ghana juga kan? Jadi masih eligible sebenarnya sebab belum pernah dipanggil untuk skuad kebangsaan untuk mewakili Ghana. Kalau dipanggil masih boleh ya? Yang tu saya tak sure. Ada follow perkembangan bola sepak Ghana, skuad kebangsaan Ghana, ada follow ke? Tak ada. Oh, memang tak ada follow lah. So memang fokus dekat bola sepak Malaysia lah setakat ni ya? Memang kat sini je lah setakat ni. Tiba-tiba kalau ada panggilan macam mana? Boleh try kot. So no problem lah. Mana yang peluang datang dulu macam tu maksudnya. Sebab kalau ikut negara Ghana tu sendiri, dia punya kedudukan kan lebih tinggi daripada Malaysia dan main kat Piala Dunia, Piala Negara Afrika, peluang lebih besar kan. So kalau peluang tu datang, memang Rodney takkan tolak lah maksudnya. Memang takkan tolak lah. Ada anyone yang masih berhubung kat sana? Ada keluarga ke kat sana yang berhubung, ada ke? Ada macam adik-beradik ayah. I see. Pernah ke sana? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okay, sekarang kalau dibagi pilihan tahun ni, yang mana sasaran lebih besar untuk Rodney? Nak menang piala dengan Kedah ataupun nak menang sesuatu dengan pasukan kebangsaan? Yang mana Rodney lebih kejar sebenarnya? Priority? Nak menang sesuatu dengan Kedah. So maksudnya fokus lebih kepada pasukan kelab lah. Sebab kita ni kalau fokus dekat cakap national team ni mungkin agak susah lah. Mungkin dia akan mengganggu kita punya prestasi dengan kelab lah. Sebab kita macam kejar-kejar benda tu sampai dia mengganggu diri kita lah untuk kelab. Okay. Kalau saya nak bagi peluang ni, kira yang terakhir lah ya, saya nak bagi ruang untuk Rodney ceritakan sikit apa harapan dan mungkin ada kata-kata untuk peminat Rodney, peminat Kedah. Silakan sampaikan. Untuk peminat-peminat pasukan Kedah, saya harap peminat-peminat dapat teruskanlah memberi sokongan kepada pasukan kegemaran anda. Lepas tu jangan putus asa lah dan jangan ada macam maki-maki lah untuk player team, sebab ialah mungkin bukan hari dia lah. Kalau dia tak perform ke apa ke, mungkin dia akan improve yang masa akan datang. So just support lah untuk pasukan kegemaran anda lah. Saya terlepas satu soalan sebenarnya pasal Piala AFC tahun ni. Dah mula ke tim macam Rodney sendiri risik-risik penyerang pasukan lawan yang bakal dijumpai dekat AFC? Dah mula tengok-tengok research sikit ke? Dah mula ada persediaan ke? Buat masa ni belum lagi lah sebab yalah, bagi saya nak habiskan Liga dulu. Lepas saya nak fokus satu perlawanan lah. Saya nak fokus satu perlawanan. Lepas tu mungkin dalam bulan 5 habis bulan 5 ni baru saya akan fokus untuk AFC lah. Saya akan tengok player yang orang cakap player to watch lah untuk setiap pasukan lah. Okay Rodney, so saya dah tamat dah soalan-soalan saya. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan Harimau Malaya. Sebab kita buat ni atas permintaan peminat. Peminat nak dengar kami bercakap dengan Rodney. So kami dah dapat tunaikan. Saya harap fans Harimau Malaya pun happy lah dengan Rodney. So saya doakan semua usaha Rodney dipermudahkan. Selamat maju jaya dengan Kedah dan semoga dapat call up untuk national. Okay Rodney? Baik. Okay. Ada fan Kedah sebelah ni.
Oh. So ada rezeki kita jumpa lagi Rani ya. Baik. Okay, bye-bye.